Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Atia binti Razlan daripada kumpulan yang ke-11, iaitu ahlinya terdiri daripada itu saya sendiri, Atia binti Razlan, nombor matrik 22125008, dan juga rakan kumpulan saya iaitu Mariam Jamila binti Muhammad Yazid, Nur Syafiqah binti Janijam, Nur Fatin Najwa binti Zainuddin, Najah binti Muhammad Nordin, dan juga Nurul Syahada binti Rosnin. Okey, baiklah. Jadi insyaAllah kumpulan kami telah memilih satu bahan iaitu daripada buku, iaitu buku yang berjudul Intelektual Menurut Pemikiran Malik bin Nabi. Okey, jadi di poster yang saya sedang tayangkan ini adalah muka hadapan lah buku tersebut, iaitu Intelektual Menurut Pemikiran Malik bin Nabi. Okay, jadi pertama sekali saya akan menceritakan sebersedikit latar belakang tokoh inilah. Okey, baik. Jadi nama tokoh ialah Malik bin Nabi. Dilahirkan pada 1 November tahun 1905 di Constantine, Algeria Timur. Okey, jadi Malik bin Nabi ni meninggal pada 1973 juga di Constantine, iaitu Algeria. Jadi beliau merupakan orang Algeria lah. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kepada latar belakang pendidikan. Okey, pertama sekali pada tahun 1907 pendidikan awal dan Al-Quran di institusi Kutab. Pendidikan awal di institusi Kutab. Okey, jadi beliau mendapatkan pendidikan awal ni. Institusi Kutab ni merupakan sebuah institusi pramasjid yang menyediakan pendidikan bagi kanak-kanak. Okey, baiklah. Seterusnya pada tahun 1930 menyambung pengajian di L'École des Langues Orientalistes. Okey. Jadi itu adalah merupakan sekolah bahasa-bahasa orientalis. Okey, sekolah bahasa-bahasa orientalis, dan sebenarnya beliau telah memilih jabatan bahasa Arab di di institut itu. Okey, pengajian bahasa Arab. Namun tidak dapat meneruskan ataupun memasuki jabatan tersebut oleh kerana beliau telah gagal dalam ujian kelayakan bahasa Arab. Okey, tetapi seterusnya beliau menyambung pengajian pada tahun 1935 dan berjaya mendapatkan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan elektrikal. Okay. Kemudian beliau juga mempelajari bidang falsafah, sosiologi dan sejarah daripada golongan intelektual dan juga tokoh-tokoh agama. Antaranya ialah seperti Syekh Al-Ibrahimi di Tibisa. Okey, baik. Jadi antara kerjaya yang pernah tokoh iaitu Malik bin Nabi ni berkhidmat pernah menjawab jawatan sebagai pegawai pendaftar mahkamah di Huran, manakala pada tahun 1963 sehingga 1967, lebih kurang 4 tahun macam tu, beliau pernah berkhidmat sebagai pengarah di Kementerian Pendidikan di Algeria. Okay, baik. Kita seterusnya kita pergi kepada sumbangan sumbangan beliau. Kita tengok kat sini. Kita datangkan beberapa. Yang pertama sekali, penghasilan karya ilmiah. Okay, seperti mana yang kita ketahui, Malik bin Nabi ni merupakan antara tokoh orang kata teragung lah, dan beliau dalam penghasilan karya beliau banyak menekankan mengenai peradaban, peradaban intelektual dan sebagainya. Okey, yang kedua, perkongsian ilmu melalui sesi kuliah ilmiah. Beliau juga aktif memberikan perkongsian ilmu. Yang ketiga, penglibatan diri dalam persatuan dan organisasi. Dan yang keempat, pengabdian jiwa terhadap bidang keilmuan. Sebab itulah beliau dikenali sebagai tokoh falsafah kerana cintanya beliau pada dalam bidang keilmuan ini. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada karya dan penulisan ilmiah. Karya dan penulisan ilmiah antaranya Az-Zahirah Al-Quraniyah, iaitu fenomena Al-Quran, Syurul An-Nahdah, iaitu prasyarat kebangkitan, Wihjatul Alam Al-Islami, masa depan dunia Islam, dan juga Mushkilat As-Saqafah, kemulat kebudayaan. Dan
beliau telah berjaya menghasilkan sebanyak 18 karya dalam bahasa Arab dan juga bahasa Perancis. Okey. Jadi ini boleh katakan mengambil kata-kata daripada beliau, keintelektualan boleh digunakan untuk meluaskan empayar atau pembangunan ketamadunan dengan gabungan teknologi serta pemilikan prinsip-prinsip akhlak. Beliau mengaitkan dengan akhlak. Okey, jadi kita tengok poin seterusnya, konsep dan juga falsafah intelektual. Okey, kita pergi pada intelektual ni lah, memandangkan tajuk buku ni tadi, intelektual menurut pemikiran Malik bin Nabi. Okey, pertama sekali beliau mengistilahkan intelektual dari segi istilah bermaksud as-saqafah. Intelektual membawa maksud as-saqafah. Okey, manakala apa yang dimaksudkan dengan as-saqafah ni ialah cerdik pandai, dapat menerima dan memahami ilmu. Okey, jadi membawa makna kelumpuhan akhlak boleh menyebabkan kelumpuhan intelek. Oleh itu, kelumpuhan akhlak boleh menyebabkan kelumpuhan intelek. Nampak tak ada saling berkaitan tu? Oleh itu, intelektual dan akhlak ini ialah hikmah dalam kebaikan intelektual yang tidak dapat dipisahkan dengan kebaikan akhlak. Maksudnya dia kena haruslah selari intelektual dan juga akhlak. Jadi kita tengok pula kepada 3 teori peradaban Malik bin Nabi dalam falsafah intelektual. Ada 3 teori peradaban. Yang pertama sekali adalah manusia dengan alam benda, yang kedua manusia dengan alam idea, dan yang ketiga manusia dengan alam manusia. Okey, kita pergi pada yang pertama dahulu, manusia dengan alam benda. Keintelektualan manusia berdasarkan kebolehan dan kemampuan manusia memberi penafsiran terhadap alam. Seterusnya manusia dengan alam idea. Intelektual dan idea tidak dapat dipisahkan sebagaimana intelektual dan juga akhlak. Yang ketiga, manusia dengan alam manusia manusia itu mempunyai pemikiran praktikal berasaskan keinginan dan kepakaran terhadap perkara yang dilakukan. Seterusnya, poin yang seterusnya ialah konsep masyarakat dan kemasyarakatan Malik bin Nabi. Seterusnya kita pergi kepada strategi peradaban yang digagaskan. Kita lihat dahulu kepada 3 peringkat perkembangan masyarakat. Kenapa kami membawakan mengetengahkan topik konsep masyarakat dan kemasyarakatan menurut Malik bin Nabi ni? Kerana manusia oleh kerana manusia ini sebagai individu dan anggota sebuah masyarakat untuk membina keintelektuan itu. Jadi manusia itu haruslah melalui proses perkembangan manusia. Jadi beliau telah membahagikan kepada 3 peringkat. Dia berbeza dengan poin yang atas ini tadi. Kita tengok peringkat perkembangan masyarakat yang pertama ialah manusia dengan alam benda. Apakah yang dimaksudkan dengan manusia dengan alam benda? Ini merujuk kepada peringkat kelahiran manusia, iaitulah dikenali sebagai bayi. Daripada bayi itu sehingga usia mencecah 2 ataupun 3 bulan. 2 usia mencecah 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun. Peringkat bayi lah. Jadi pada peringkat umur ini, bayi ni dia tidak mampu untuk mengenali manusia yang berada dekat sekeliling lah. Dan dia tidak dapat memahami sesuatu benda itu dengan baik lagi, kan? Bentuk idea yang sentiasa berinteraksi di sekeliling dia. Namun pada peringkat ni, iaitu pada peringkat bayi itu tadi, setiap bayi cuba meneroka dunianya dengan menggunakan mulut, tangan dan jari, iaitu sensori lah. Baik. Jadi kita pergi kepada peringkat seterusnya, iaitu manusia dengan alam individu. Jadi manusia dengan alam individu ni bermula semasa kanak-kanak berusia 3 hingga 6 tahun. Apabila mereka dah start interaksi, kan, dengan orang sekeliling, manusia sekeliling. Jadi pada peringkat ini akan mula membentuk perhubungan sosial dan emosi dengan manusia lain. Jadi untuk itu
pembangunan mental dan tingkah laku sosial terhadap norma dan nilai-nilai sosial terbentuk berdasarkan interaksi dengan manusia di sekeliling. Okey, yang ketiga ialah manusia dan alam idea. Okey, jadi ini pada peringkat usia 7 tahun dan berterusan sehingga usianya menginjak dewasa maupun mencapai usia tua. Manusia dengan alam idea. Okey. Jadi kat sini dah masuklah fasa pemikiran kognitif. Jadi dia hargai konsep-konsep abstrak itu. Okey. Jadi pada peringkat yang ketiga ni, iaitu manusia dengan alam idea ni, Malik bin Nabi percaya bahawa mereka mampu membentuk kebolehan masing-masing dalam membangunkan budaya dan kecemerlangan ideologi. Okey, baiklah. Jadi berdasarkan tiga peringkat perkembangan ni, okey, tiga tahap umur ni berasaskan tiga alam ni turut mempengaruhi pembentukan dan perkembangan institusi kemasyarakatan dalam sejarah peradaban manusia. Okay, kemudian seterusnya, strategi peradaban yang digagaskan merumuskan persoalan utama masalah peradaban Islam, iaitu kemiskinan idea, mengetahui kedudukan umat Islam dalam konteks sejarah, merumuskan kembali jati diri manusia dan meletakkannya ke dalam posisi seimbang, berusaha membangunkan kembali kebudayaan Muslim. Jadi, poin yang terakhir daripada kumpulan kami, nilai falsafah intelektual Malik bin Nabi, iaitulah yang pertama, memberikan suatu petunjuk ataupun jalan penyelesaian, ya, nilai falsafah intelektual ni. Okay, kemudian berperanan dalam membina gagasan dan idea serta kapitalis kepada perjuangan bangsa dan negara. Seperti tadi awal saya katakan, intelektual ni dia kenalah selari dengan pembentukan akhlak. Jadi wallahualam, itulah sedikit ringkasan daripada tugasan kumpulan kami yang telah mengambil bahan daripada buku Intelektual Menurut Pemikiran Malik bin Nabi, tulisan karya Muhammad Yassin. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.